Satu lagi kegilaan parti PAS sahabat semua yang mengejutkan penyokong-penyokong mereka sendiri khususnya penyokong Perikatan Nasional yang berpihak kepada parti Bersatu. Apa tidak ya sahabat semua, ini boleh dikatakan ya menjatuhkan yang Islam dan menaikkan yang kafir. Ini menjadi persoalan besar rakyat dan juga rakan sekutu mereka sendiri, yaitu Parti Bersatu. Ini karena semalam sahabat semua satu mesyuarat emergency ya telah dibuat oleh Perikatan Nasional. Namun ramai yang menjangkakan ataupun bertanya siapa sebenar yang menjadi ketua ya di sebalik pengerusinya ya Samsuri ini sahabat semua. Jadi ramai yang mengatakan bahwa tindakan itu diketuai oleh Presiden PAS dan Sanusi ini walaupun memegang jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional, tapi mereka mengatakan Sanusi ini hanyalah boneka ya kepada pemimpin PAS dan sekarang ini PAS lah yang berkuasa, yang mempunyai kuasa veto di dalam Perikatan Nasional. Siapa yang tidak suka, siapa yang mau melawan mereka pastinya akan disingkirkan walaupun mereka ini adalah parti Melayu, parti Islam sahabat-sahabat semua yang memperjuangkan agama dan bangsa seperti mana Parti Bersatu. Dan dalam rompakan ini PN mengejutkan dengan menyingkirkan kumpulan daripada Bersatu itu sendiri. Tidak lain tidak bukan antara yang disingkirkan adalah Azmin Ali dan juga Raji Jidin daripada jawatan mereka di dalam Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional mengumumkan penstrukturan semula pentadbirannya menjelang pilihan raya Johor dan juga Negeri Sembilan, termasuk pertukaran beberapa jawatan utama dalam organisasi gabungan itu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan atas nama pengurusi Perikatan Nasional Ahmad Samsuri, rombakan tersebut dibuat berdasarkan kuasa yang diperuntukkan di bawah pasal 8.3 Perlembagaan Perikatan Nasional dan berkuat kuasa serta-merta. Antara perubahan yang paling menonjol ialah pemberhentian ya Muhammad Raji Jidin ataupun digelar Guru Besar Nobita sebagai ketua pengarah pilihan raya sahabat-sahabat semua. Dan jawatan itu kini akan disandang oleh Sanusi yang dilihat memainkan peranan ya semakin penting dalam strategi politik gabungan berkenaan. Pada masa yang sama Sanusi turut dilepaskan daripada tugasnya sebagai bendahari PN dan digantikan oleh Subramaniam Surunarian. Jadi inilah yang dikatakan ya mereka menjatuhkan Azmin, mereka jatuhkan Raji Jidin, orang Melayu, orang Islam. Lepas itu ya yang dinaikkan itu ya masyarakat ataupun orang India yang digelar oleh PAS sebagai kafir. Ya, jadi kenyataan itu tidak menguraikan sebab pertukaran berkenaan namun memaklumkan satu mesyuarat tergempar Majelis Tertinggi PN akan diadakan dalam masa terdekat bagi memperkukuhkan organisasi gabungan tersebut. Rombakan itu hadir ketika PN berdepan pergolakan dalaman yang semakin mendapat perhatian umum susulan ketegangan antara PAS dan Bersatu berhubung beberapa keputusan organisasi dan hala tuju gabungan pembangkang. Perubahan membabitkan tokoh kanan seperti Raji Jidin dan Azmin dijangka mencetuskan berbagai tafsiran politik, khususnya mengenai keseimbangan kuasa dalam Perikatan Nasional menjelang beberapa pilihan raya penting yang bakal berlangsung dengan Sanusi kini mengetahui jenderal pilihan raya gabungan. Tumpuan turut terarah kepada sejauh manakah rombakan tersebut akan mempengaruhi strategi PN dalam menghadapi cabaran politik yang akan datang. Kalau Anda tanya sahabat semua, adakah rombakan ini akan membawa faedah kepada PAS? Rasanya tidak. Ia akan memberi penolakan yang lebih dahsyat daripada rakyat ya secara keseluruhannya sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang menjadi persoalan kita sahabat semua ya. Ini yang menjadi persoalan kita. Adakah PAS ini sudah semakin besar kepala ya sehingga sehari sebelum ini mereka memutuskan hubungan dengan Bersatu. Hari ini mereka pula
menyingkirkan Azmin Ali dan juga Raja Jidin dalam jawatan-jawatan penting yang ada dalam Perikatan Nasional, sahabat semua. Dan turut menjadi perhatian kita adalah adakah Samsuri ini pemimpin yang dianggap hebat, sedangkan hakikatnya ramai yang mengatakan Samsuri yang dilucutkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang diteruskan menjadi pengurus Perikatan Nasional, dikatakan hanyalah seorang boneka kepada pimpinan PAS semata-mata, hanya jadi tukang umum, ya seperti mana pengumuman yang dibuatnya itu, sahabat semua. Jadi jika Samsuri pemimpin masa depan, mengapa Bayang Hamzah Zainuddin masih menghantui PAS? Jadi itu antara satu persoalan yang menarik untuk kita pikirkan bersama, sahabat semua. Jadi dalam politik jawatan boleh diputuskan dalam satu mesyuarat. Keyakinan pula mengambil masa bertahun-tahun untuk dibina. Itulah sebabnya tidak semua orang yang memegang jawatan tertinggi benar-benar menjadi orang yang paling berpengaruh. Ada yang duduk di kursi paling depan tetapi keputusan sebenar masih menunggu isyarat daripada orang yang berada di bawah beberapa langkah di belakang. Fenomena ini menimbulkan persoalan menarik dalam landscape pembangkang hari ini. Secara rasmi, Ahmad Samsuri ialah pengurusi Perikatan Nasional. Beliau merupakan pemimpin yang dipilih untuk menjadi wajah gabungan itu selepas era Muhyiddin Yassin. Namun, di ruang analisis politik dan perbincangan di media sosial, nama yang sering muncul apabila bercakap dengan strategi tentang rundingan dan pencaturan pembangkang ialah Hamzah Zainuddin. Soalnya mengapa? Sudah tentu PAS tidak pernah menyatakan bahwa mereka lebih layak ataupun lebih yakin ya kepada Hamzah. Sebaliknya parti itu memberikan penghormatan kepada Samsuri sebagai pengurusi bangunan, pengurusi gabungan. Tetapi politik sentiasa mengundang tafsiran dan tafsiran itu lahir daripada tindakan yang dapat dilihat, bukan sekadar kenyataan media. PAS selama ini membina imej sebagai parti yang mempunyai sistem tarbiah yang tersusun dan melahirkan ramai pemimpin. Ceramah mereka sering mengingatkan bahwa kekuatan parti terletak pada organisasi dan bukannya pada individu. Namun apabila sampai kepada pentas politik nasional, timbul persoalan sama ada organisasi yang begitu diyakini itu masih memerlukan tokoh lain untuk memberikan keyakinan kepada gabungan tersebut. Ironinya, PAS sering mengkritik parti lawan karena terlalu bergantung kepada individu tertentu. Tetapi apabila sampai kepada soal kepimpinan di pihak mereka sebagai pembangkang, perbincangan politik masih banyak berkisar kepada pengaruh Hamzah Zainuddin. Ini bukan bermaksud Hamzah menguasai segala-galanya, tetapi persepsi bahwa beliau ialah antara pemain strategi utama terus wujud dalam pembangkang. Dalam politik, persepsi juga mempunyai nilai. Ahmad Samsuri pula membawa imej yang berbeza. Beliau dilihat sebagai pentadbir yang tenang, profesional dan tidak terlalu gemar bermain politik secara konfrontasi. Rekod pentadbirannya di Terengganu sering dijadikan contoh oleh penyokongnya. Itu penyokongnya lah. Tapi kalau kita lihat realitinya, tidak ada satupun perkara yang boleh dibanggakan sepanjang Samsuri ini mengetahui pentadbiran kerajaan PAS di negeri Terengganu. Jadi mengurus sebuah negeri memerlukan dasar dan pentadbiran yang baik. Mengurus sebuah gabungan politik pula memerlukan kebolehan menyatukan berbagai kepentingan, merundingkan pembahagian kuasa dan meyakinkan semua pihak bahwa keputusan yang dibuat akan membawa kemenangan bersama. Jadi disinilah cabaran sebenar politik. Malaysia tidak pernah kekurangan pemimpin yang mempunyai jawatan. Ya, yang suka dicari adalah pemimpin yang mempunyai pengaruh sehingga orang lain sanggup mengikutinya tanpa banyak persoalan. PAS tentu berharap Samsuri dapat mengisi ruang itu. Ya, namun jika setiap kali berlaku perubahan besar dalam pembangkang, perhatian kembali tertumpu kepada Hamzah. Maka persepsi lahir ialah proses pembinaan keyakinan itu belum berlaku sepenuhnya. Lebih menarik lagi ke belakangan ini beberapa perkembangan politik yang melibatkan tokoh-tokoh baharu dalam pembangkang turut mengundang berbagai tafsiran. Ada yang melihatnya sebagai strategi untuk memperluaskan pengaruh PAS, ada pula menganggap ia lebih berkait dengan jaringan politik individu tertentu. Tafsiran seperti ini mungkin dipersetujui atau ditolak,
tetapi ia menunjukkan bahwa rakyat sentiasa membaca politik melalui simbol dan isyarat. Dalam dunia hari ini, gambar kadangkala lebih berpengaruh daripada ucapan. Disinilah muncul satu lagi dimensi yang menarik. Samsuri berjaya mencipta fenomena melalui himpunan RXZ di Terengganu, sehingga ada yang secara berseloroh menggelarnya SEM RXZ. Acara itu membawa limpahan pengunjung, perhatian media dan menjadi antara jenama yang dikaitkan dengan pentadbirannya. Namun dari sudut penganjuran acara, ia satu kejayaan yang tidak boleh dinafikan. Tapi persoalannya, adakah kejayaan menghimpunkan puluhan ribu motosikal secara otomatis membuktikan seseorang itu mempunyai aura untuk memimpin sebuah gabungan politik nasional? Itu persoalannya. Jadi mengurus sebuah himpunan besar dan mengurus sebuah gabungan politik adalah dua perkara yang berbeza. Yang satu memerlukan pentas, ya sistem lalu lintas dan pengurusan acara. Yang satu lagi memerlukan rundingan, strategi, kepercayaan, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Barangkali untuk menambahkan lagi kredibiliti politik SEM, selepas ini boleh saja dianjurkan himpunan RXZ peringkat ASEAN jemput peserta dari Thailand, Indonesia, Brunei, dan Singapura supaya rekod baru dapat dicipta. Wow, itu sindiran tipis lah ya. Kalau mau lebih sensasi mungkin boleh ditawarkan minyak percuma kepada peserta. Sudah pasti lautan motosikal akan menjadi lebih panjang dan gambar dari udara akan lebih mengagumkan. Media sosial pasti meriah. Influencer pasti sibuk membuat siaran langsung. Hashtag mungkin menjadi sohor terkini. Jadi tetapi selepas punya injin reda, pentas diturunkan dan peserta pulang ke rumah masing-masing, politik akan kembali kepada persoalan yang sama. Siapa yang diyakini ketika rundingan kursi menjadi tegang? Siapa yang menjadi tempat rujukan apabila berlaku pertemuan kepentingan antara parti-parti dalam gabungan? Siapa yang mampu menyatukan pemimpin-pemimpin yang masing-masing mempunyai cita-cita sendiri? Jawaban kepada persoalan itu tidak boleh diukur dengan jumlah motosikal yang hadir atau panjangnya konvoi yang memenuhi jalan raya. Ia hanya boleh diukur melalui keyakinan politik, dan disitulah PAS masih berdepan dengan cabaran persepsi. Jika parti itu mau meyakinkan rakyat bahwa Ahmad Samsuri adalah pemimpin nasional yang benar-benar membawa pembangkang ke Putrajaya, maka yang perlu dibina bukan sekadar jenama atau acara besar, tetapi keyakinan bahwa beliau ialah individu yang akan dicari ketika saat paling penting. Karena dalam politik, orang mungkin datang karena program yang hebat, tapi mereka hanya akan terus mengikut apabila yakin pada pemimpinnya. Dan selagi persoalan mengenai siapa sebenarnya nakoda yang paling diyakini dalam pembangkang akan terus berlegar di ruang awam. Selagi itulah Bayang Hamzah akan terus menghantui naratif yang coba dibina untuk mengangkat Samsuri sebagai pemimpin hebat dalam parti PAS. Jadi maksudnya sahabat semua, saya setuju dengan penjelasan daripada penulis ini Muhammad Najib Hashim, ya, mengatakan bahwa Samsuri ya belum sampai tahapnya. Dia hanyalah hari ini sebagai boneka yang dibayangi ya oleh ataupun dihantui ya oleh bayang-bayang Hamzah Zainuddin. PAS sendiri tidak yakin dengan Samsuri sehingga dipecat menjadi ketua pembangkang yang paling tersingkat dalam sejarah politik negara, digantikan oleh Hamzah Zainuddin. Walaupun Hamzah belum pun muktamad pelantikannya karena belum ada sebarang pengesahan daripada Speaker Dewan Rakyat, ya, tapi mungkinlah ya untuk seketika ini bolehlah Hamzah tersenyum lebar ya, dipanggil sebagai ketua pembangkang. Itu dia. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda? Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.